Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita bersama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pelbagai nikmat yang mana Allah kurniakan kepada kita nikmat yang banyak, dan nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri pada hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan bacaan kitab daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kitab Bidayatul Hidayah, jalan menuju petunjuk Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk satu tajuk berkaitan dengan adab berwuduk, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, berwuduk ni banyak kelebihannya. Berwuduk ini adalah satu syarat sah ibadah solat. Contohnya, jika kita nak solat, kita perlu berwuduk terlebih dahulu. Jadi dalam masa yang sama, jika kita berwuduk, banyak kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat jika kita laksanakan wuduk dengan sempurna dan baik, insya-Allah. Jadi sebelum saya baca kitab Bidayatul Hidayah, saya nak bacakan beberapa hadis tentang kelebihan-kelebihan berwuduk. Antaranya yang saya dapat daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainayhi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang muslim atau mukmin berwuduk lalu dia membasuh mukanya, maka semua dosa yang dilakukan melalui pandangan matanya akan keluar bersama air atau titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua-dua tangannya, maka semua dosa yang dilakukan melalui tindakan kedua-dua tangannya akan keluar bersama air atau titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua-dua kakinya, maka semua dosa yang dilakukan melalui langkah kedua-dua kakinya akan keluar bersama air atau titisan air yang terakhir, sehinggalah dia menjadi bersih daripada segala dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya apabila kita berwuduk dengan sempurna, contoh kita basuh muka, maka setiap titisan air itu akan menggugurkan dosa kita ketika mana berwuduk. Dosa mata yang kita lihat, yang mana kita tengok benda yang haram, dosa yang berkaitan dengan hidung, dosa mulut dan sebagainya. Apa segala dosa-dosa yang kita lakukan akan gugur bersama dengan titisan-titisan air wuduk yang kita ambil. Begitu juga dengan basuhan tangan dan juga kaki. Contohnya tangan ni kita buat perkara haram, kaki kita pergi melangkah ke tempat yang tidak baik, maka dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah beserta dengan air wuduk yang kita ambil itu.
gugurnya air wuduk, maka gugurlah segala dosa-dosa kita. Itu hadis yang pertama. Manakala dalam hadis yang lain, hadis daripada Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatil samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidaklah salah seorang daripada kalangan kamu berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian dia mengucapkan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk melalui pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang kedua tentang kelebihan berwuduk. Barang siapa yang berwuduk kemudian dia membaca doa selepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa selepas wuduk. Dalam hadis ni hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Setakat itu. Dalam riwayat yang lain, biasa yang kita baca doa, kita tambah dengan apa? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi siapa yang baca doa selepas wuduk itu, maka Nabi sebut akan dibukakan untuk dia 8 pintu syurga. 8 pintu syurga, dan istimewanya mereka yang sentiasa berwuduk ni dan baca doa selepas wuduk, maka dia boleh pilih syurga mana yang dia nak masuk. Allah bukakan 8 pintu syurga untuk dia, dan dia boleh pilih syurga mana yang dia nak masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu kelebihan yang sangat besar bagi mereka yang berwuduk dan membaca doa selepas wuduk. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan adab berwuduk yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apabila kamu selesai istinja, maka jangan tinggalkan siwak, kerana ianya disebut dalam satu hadis matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Artinya alat menyucikan mulut, sebab kepada redha Allah, dan punca kemarahan syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga kerana bersiwak itu, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan siwak lebih baik daripada 70 kali salat tanpa siwak, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan tentang kelebihan bersiwak. Ada dalam satu riwayat mengatakan dengan bersiwak, Nabi kata ia akan menyucikan mulut. Satu. Wa mardatun lirabbi. Dia akan menjadi sebab kepada keredaan Allah. Dengan siwak itu mendapat redha Allah. Dua. Yang ketiga, wa maskhatatun lisyaitan, dan akan menjadi punca kemarahan syaitan. Dan yang keempat, dalam riwayat yang Imam At-Tabrani menyatakan, wa majallatun lil basar. Dengan bersiwak akan menjadikan mata itu menjadi terang dan cerah. Jadi tuan-tuan, gosok gigi ataupun bersiwak menjadikan mata kita cerah dan terang. Sebab itu Nabi menggalakkan sebelum kita berwuduk, kita bersiwak terlebih dahulu. Atau bahasa mudahnya zaman sekarang ni adalah dengan gosok gigi. Ramai yang biasa, mungkin dia tak biasa dengan bersugi, kayu sugi tu. Jadi itu lebih bagus. Kalau kita gunakan kayu siwak, yang itu lebih bagus. Tapi kalau dia tak ada benda tu, tak ada kayu siwak, kayu sugi tu, maka
Gosok gigi juga dikira sebagai bersiwak. Apa lagi kelebihan bersiwak? Nabi sebut solat dengan siwak, solat dengan gosok gigi, sebelum dia solat dia gosok gigi dulu, bersiwak terlebih dahulu, adalah lebih baik daripada 70 kali solat tanpa siwak. Orang yang gosok gigi sebelum solat, solatnya lebih baik 70 kali berbanding orang yang tak gosok gigi sebelum solat. Orang yang bersiwak sebelum solat, solatnya lebih baik 70 kali ganda berbanding orang yang tidak bersiwak sebelum solat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan bersiwak, ataupun bahasa mudah fahamnya sekarang adalah gosok gigi, berus gigi. Yang itu pun boleh dikategorikan sebagai bersiwak, gosok gigi. Jadi bila kita bangun daripada tidur, kita nak mandi, nak berwuduk, sebelum berwuduk kita gosok gigi dahulu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki fi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali hendak solat. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nak kata apa dalam hadis ni? Nak menyatakan bahawasanya bersiwak itu hukumnya adalah mustahabun. Mustahab ini adalah apa? Sunat yang dituntut sebelum solat. Sebelum solat, antara sunat yang dituntut oleh Nabi SAW adalah siwak, gosok gigi. Tapi Nabi tak mewajibkannya. Dalilnya hadis ni. Nabi tak kata wajib bergosok gigi dulu, tak. Kerana apa? Kerana ia akan menyusahkan umatku, kata Nabi. Jadi nak kata dalam hadis ni, sebaik-baiknya sebelum kita hendak menunaikan salat, maka kita berwuduk ataupun bersiwak terlebih dahulu. Yang itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka ulama mengatakan hukum bersiwak ini adalah mustahabun, sunnah, sunat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, adab berwuduk yang pertama adalah bersiwak. Adab berwuduk adalah bersiwak, itu yang pertama. Kemudian setelah selesai bersiwak, maka duduklah untuk berwuduk sambil menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi, agar kamu tidak terkena percikan air, dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Mengasihani lagi Maha Merahmati, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu agar mereka tidak mendekatiku. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Maka antara sunnah yang seterusnya, adab yang seterusnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, selepas sahaja bersiwak, maka hendaklah duduk menghadap kiblat. Menghadap kiblat, nak berwuduk, hadap kiblat. Yang itu adalah yang sebaiknya. Wuduk menghadap kiblat, yang itu sebaiknya. Itu di antara adab berwuduk. Lagi apa disebut oleh Imam Al-Ghazali, duduklah kamu untuk berwuduk. Yang ini tak ada masalah lah. Kalau kita tak ada tempat duduk, maka boleh berdiri. Biasa yang ada tempat duduk ni di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Tempat mereka ada yang tempat disediakan tempat duduk untuk berwuduk tu. Jadi lebih baik kita duduk, itu sunnah saja. Berdiri pun tak ada masalah. Dan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Iaitu adab yang kedua, selepas bersiwak hendaklah menghadap kiblat dan berwuduk. Menghadap kiblat. Setelah itu basuhlah dua tanganmu sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas, dan ucapkanlah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Artinya,
Ya Allah, aku memohon kepadamu limpah kurnia dan keberkatan serta berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Kemudian niatlah untuk mengangkat hadas atau mengharuskan ibadah solat. Kamu tidak harus mengasingkan niat sebelum membasuh muka. Seterusnya kata Imam Ghazali, bila dah siwak dan menghadap kiblat, basuh dua tangan. Yang ini juga sunnat. Yang ini juga sunnah. Basuh tangan, bukan basuh hingga siku. Basuh hingga pergelangan ni saja. Basuh tangan dahulu sebelum memulakan wuduk. Sebelum memulakan wuduk, kita basuh tangan dahulu. Kemudian barulah kita berniat. Dan kata Imam Ghazali berniat itu hendaklah dilakukan ataupun diniatkan ketika mana membasuh muka. Yang ini menurut dalam mazhab Syafi'i, niat perlu dinyatakan ataupun disebut dalam hati ketika mana membasuh muka. Waktu air sampai ke muka itu, masa itulah kita niat untuk berwuduk. Yang ini kita jelaskan dalam fiqh ibadah, insyaAllah. Itu pun semua dah jelas. Setelah itu, cedurlah air dengan tapak tangan ke dalam mulutmu dan berkumurlah sebanyak 3 kali. Lakukanlah dengan berlebihan ketika menyampaikan air hingga ke pangkal halkum, melainkan apabila kamu berpuasa. Maka lakukanlah dengan perlahan dan ucaplah Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikri lak wa sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku membaca kitabmu, yakni Al-Quran, dan dapat banyak zikir kepadamu, serta tetapkanlah aku atas kalimah yang benar dalam kehidupan di dunia dan di hari akhirat. Selepas dia niat, maka hendaklah kita ambil air dan kumur-kumur. Dan sambil berkumur-kumur itu, Imam Al-Ghazali dia mengajarkan satu doa. Yang ini, waktu kumur-kumur, kita doa ataupun kita niat dalam hati. Apa niat itu? Apa doa itu? Kita doakan supaya apa? Ya Allah, bantulah aku sentiasa membaca Al-Quran. Waktu kumur-kumur tu, niat. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa melazimi membaca Al-Quran. Dan bantulah aku untuk sentiasa berzikir kepadamu. Itu. 2. Yang pertama, waktu kumur-kumur, niat dalam hati ataupun doa, Ya Allah, jadikanlah aku sentiasa membaca Al-Quran dan sentiasa berzikir kepadamu. Dan tetapkanlah aku atas kalimah yang benar. 3. Baca Al-Quran, zikir dan atas kalimah yang benar. Itu yang kita baca dan kita niatkan ketika mana kumur-kumur. Biasa mungkin dah ada yang amalkan benda ni, doa ini. Tapi bagi mereka yang belum mula amalkan, boleh mula kita baca doa ni. Kalau tak hafal yang bahasa Arab, baca yang bahasa Melayu yang saya sebut tadi. Waktu kumur-kumur, bantulah aku untuk membaca Al-Quran dan sentiasa berzikir. Itu waktu kumur-kumur. Seterusnya, cedoklah air dengan tapak tangan untuk dimasukkan ke dalam hidung. Masukkanlah ke dalamnya sebanyak 3 kali dan hembuslah dengan cairan sambil membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, jadikanlah aku dapat menghidu haruman syurga dalam keadaan engkau redha kepadaku. Yang ini dalam bahasa Arab disebut sebagai istinsyaq. Masukkan air ke dalam hidung. Waktu masukkan air ke dalam hidung, kita minta pada Allah, Ya Allah, jadikanlah aku dapat menghidu haruman syurga. Allahumma arihni raihatal jannah. Waktu masukkan air ke dalam hidung, istinsyaq tu. Waktu masukkan air, Ya Allah, jadikanlah aku dapat mencium, menghidu bau haruman syurga. Dan ketika mana mengeluarkan air daripada hidung itu, namanya istinsar. Masukkan air dalam hidung, istinsyaq. Nak keluarkan air daripada hidung, namanya istinsar. Maka ketika mana istinsar itu, kita pun baca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk neraka
dan tempat tinggal yang buruk, yakni neraka. Okey. Yang ini antara adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Saya ulang semula. Ketika mana nak basuh hidung, nak masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyak. Waktu istinsyak itu kita ambil air, kita masukkan air ke dalam hidung, kita sedut dan kita doa kepada Allah, ya Allah, kau jadikanlah aku dapat menghidu haruman syurga waktu masukkan air ke dalam hidung. Kemudian ketika mana nak keluarkan air, nak hembuskan semula air tu, istinsar, maka kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bau busuk neraka. Begitu. Istinsyak, minta bau syurga. Istinsar, nak keluarkan, minta jauh daripada bau neraka. Yang ini doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, bagi siapa yang belum beramal, kita boleh sama-sama amalkan doa ini. Istinsyak, kita minta pada Allah untuk bau haruman syurga. Istinsar, nak buang, kita minta daripada Allah, minta jauh daripada bau busuk neraka Allah. Ini amalan yang biasa diamalkan, yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian cedoklah air dengan tapak tangan untuk membasuh mukamu, dan basuhlah ia bermula dari permulaan dahi sehingga ke bawah dagu pada ukuran tegak, dan dari telinga ke telinga satu lagi pada ukuran lebar. Yang ni pun kita dah sedia maklum. Bila nak basuh muka, dia punya kawasan muka itu adalah daripada hujung rambut sehingga ke bawah dagu, dan daripada telinga hingga ke telinga. Yang ini biasa dah sedia maklum. Dan juga sampaikanlah air kepada tempat tumbuh bulu. Contoh macam janggut, misai, ada jambang. Jadi kena ratakan air ke tempat-tempat yang tumbuh bulu itu. Wajib menyampaikan air ke kawasan yang tumbuh bulu, termasuklah janggut nipis dan juga yang tebal. Maka sambil membaca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik, wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuha a'daik. Ya Allah, serikanlah wajahku dengan cahayamu pada hari kiamat, dan janganlah engkau gelapkan wajahku dengan segala kegelapan, seperti mana engkau gelapkan wajah musuh-musuhmu. Yang ini pun doa yang kita boleh amalkan ketika mana kita basuh muka berwuduk. Basuh muka, kita tak hafal, kita baca niat dalam hati, ya Allah, semoga dengan basuhan muka aku ini, kau serikanlah wajahku dengan cahayamu pada hari kiamat kelak, seperti mana cahaya wajah pembantu-pembantu kamu. Basuh muka, ya Allah, serikanlah wajah aku, dan jauhkan, janganlah engkau jadikan wajah aku gelap seperti mana gelapnya wajah musuh-musuh kamu. Itu doa basuh muka. Kemudian selesai saja membasuh muka, basuhlah kedua tangan kananmu. Basuhlah tangan kananmu dan kemudian tangan kiri beserta kedua-dua siku sehingga pertengahan lengan atas, kerana perhiasan di dalam syurga akan dipakaikan pada tempat yang terkena wuduk. Dan ketika membasuh tangan, hendaklah ucapkan satu doa. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika basuh tangan kanan, kita baca doa, ya Allah, kurniakanlah buku amalanku dengan tangan kanan. Basuh tangan kanan, kita doa, ya Allah, kau berilah kitab amalanku dengan tangan kanan. Ini tangan kanan ni. Ya Allah, kau berikanlah kitab amalanku dengan tangan kanan, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Itu ketika basuh tangan kanan. Ketika mana basuh tangan kiri pula, maka kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai zahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu
agar tidak memberikan buku amalanku dengan tangan kiri atau daripada belakang. Basuh tangan kiri, kita minta berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, janganlah engkau bagi kepadaku kitab amalan dengan tangan kiri aku. Itu doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Basuh tangan kanan sambil berkata, Ya Allah, kau kurniakanlah aku kitab amalanku dengan tangan kanan. Basuh tangan kiri kita sambil berkata, Ya Allah, janganlah engkau bagi kitab amalanku dengan tangan kiri aku. Macam tu. Itu ayat mudah dia. Itu ayat mudah faham dia. Tapi kalau dapat yang hafal yang bahasa Arab ni lagi afdal dan lagi bagus. Tapi kalau tak dapat, kita baca ayat mudah yang saya sebut. Basuh tangan kanan, kita minta Allah bagi kitab tangan kanan. Kalau kita basuh tangan kiri, kita minta Allah berlindung daripada bagi kita amalan dengan tangan kiri. Itu sahaja ayat yang mudahnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sentuh sikit berkenaan dengan hisaban yasira. Apa yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia ada meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, umat ini terbahagi kepada 3 bahagian. 3 jenis manusia. Bahagian yang pertama ataupun jenis yang pertama, yang mana manusia jenis ini adalah masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. 1/3 manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang ini kita jelaskan pada waktu yang lain. 1/3 yang kedua, iaitu dihisab dengan hisab yang mudah, yang seperti sebut dalam doa tadi, hisaban yasira. Bagaimana hisab yang mudah itu nanti kita akan jelaskan. Manakala 1/3 yang terakhir adalah mereka yang mana datang dengan dosa yang banyak dan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat susah. Selagi mana dia tidak menyekutukan Allah, maka dia juga akan dihisab, tapi hisabnya itu agak susah, kata Abdullah bin Mas'ud. Justru itu, bila kita kata kita banyak berdosa kepada Allah, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sentiasa menerima taubat kepada hamba-hambanya. Jadi kita daripada 3 golongan yang disebut dalam riwayat tadi, kita mesti nak jadi golongan yang pertama ataupun yang kedua. Jangan jadi golongan yang ketiga, minta jauh, na'udzubillah. Sekurang-kurangnya kita jadi hisab yang mudah. Hisaban yasira, kata Nabi SAW. Hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, katanya sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Aisyah pernah mendengar Nabi SAW berkata dalam solatnya, Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, kata Nabi. Sedangkan Nabi ni, tuan-tuan, Nabi tak perlu doa begitu pun. Sebab Nabi masuk syurga tak apa hisab. Nabi confirm masuk syurga. Tapi Nabi baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi tetap doa, Ya Allah, kau mudahkanlah aku hisab, ataupun kau permudahkan hisab aku, kau kurniakanlah aku hisab yang mudah. Sedangkan Nabi masuk syurga tak dihisab pun, Nabi confirm masuk syurga. Ini nak menunjukkan apa? Nabi nak ajarkan kepada umat dia doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, kata Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pun tanya pada Nabi, Ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Wahai Nabi, ya Rasulullah, apakah itu hisab yang mudah? Maka Nabi pun sebut, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak.
Nabi bagi penjelasan ringkas. Nabi kata, wahai Aisyah, iaitu seseorang yang mana Allah melihat kitabnya dan Allah mengampunkannya dan dia terus dimasukkan dalam syurga. Nanti di hari akhirat jika kita dinilai oleh Allah, Allah tengok dan Allah mengampunkan segala dosa dan Allah masukkan terus ke dalam syurga. Yang itulah yang disebut oleh Nabi sebagai hisaban yasira. Tengok je amalan baik lebih banyak daripada amalan kejahatan, maka terus dimasukkan dalam syurga. Yang itulah namanya hisaban yasira. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, wahai Aisyah, jika seseorang itu dihisap oleh Allah, maka sesungguhnya habislah dia. Maksudnya apa? Jika seseorang itu amalan kejahatan dia lebih banyak daripada amalan kebaikan, maka halak ya Aisyah, habislah dia Aisyah. Habislah. Tapi dia tetap masuk syurga selagi mana dia ada iman. Cuma dia kena siksa dahulu. Kata Nabi SAW. Maka kata Nabi, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu bihi anhu hatta syaukatu tashukuhu. Dan Nabi kata apa? Wahai Aisyah, oleh itu hendaklah setiap orang mukmin itu mohon taubat kepada Allah. Dan setiap ujian yang Allah bagi pada orang mukmin itu adalah pengampunan dosa untuk dia. Kata Nabi, wahai Aisyah, setiap ujian yang Allah bagi kepada hamba-Nya itu adalah pengampunan dosa kepada dia. Walaupun ujian dia itu hanya ditercocok sebatang duri. Walaupun ujian dia hanya sebesar ataupun sekecil dicocok duri, itu je ujiannya. Iaitu juga pengampunan dosa oleh Allah. Dia tercocok je kaki dia ataupun tangan dia, tercocok duri sikit je pun. Nabi kata itu juga adalah merupakan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta kepada Allah supaya kita dipermudahkan hisab di hari akhirat kelak. Kita dikurniakan kitab amalan kita dengan tangan kanan dan kita mendapat hisaban yasira. Sebab tu Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah aku hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu contoh dia, doa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian liputilah kepalamu dengan sapuan air, iaitu basahi dua tangan, kemudian basuhlah ia, letakkan di bahagian kepala, gerakkan kedua-duanya sehingga ke belakang tengkuk, lalu kembalikannya semula ke bahagian hadapan kepala. Yang ini Imam Ghazali sebut basuh keseluruhan kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita basuh sedikit bahagian kepala pun sudah memadai. Sambil berdoa, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arsyik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim asy'ari wa bashari 'alan nar. Ya Allah, litupilah aku dengan rahmatmu, turunkanlah segala keberkatanmu ke atasku dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat yang kelak. Bila basuh kepala, apa kita punya doa? Kita doa mudah, saya ringkaskan. Ya Allah, kau lindungilah aku, kau berilah naungan arasmu kepadaku pada hari kiamat kelak, dan jauhkanlah rambut aku dan kulitku daripada neraka Allah. Kau jadikanlah rambut dan kulitku haram ke atas neraka-Mu ya Allah. Itu contoh dia doa. Selepas selesai basuh kepala, maka sapulah air di kedua telingamu pada bahagian luar dan dalam dengan air yang baharu, dan masukkanlah kedua-dua jari telunjuk ke dalam ruang kedua-dua telingamu, serta sapulah air ke bahagian belakang kedua-dua telinga itu menggunakan ibu jari. Kemudian sapulah air ke tengkukmu. Yang ini pun jarang kita buat. Yang ini juga sunnah Nabi SAW. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Kita basuh tengkuk waktu berwuduk. Basuh tengkuk. Rambut lain, kepala lain, basuh tengkuk. Dan yang terakhir, basuhlah kaki kananmu, kemudian kaki kiri sehingga ke buku lali, dan sela jari-jari kamu dengan
menggunakan jari kelingking dengan kemudian bacalah doa Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat yang lurus bersama kaki para hamba-Mu yang soleh. Kemudian ketika mana membasuh kaki kiri, hendaklah kamu ucapkan Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada tergelincirnya kakiku di atas titian sirat ke dalam neraka pada hari tergelincirnya golongan munafik dan musyrik. Okey, ini yang terakhir. Membasuh kaki. Ketika kita basuh kaki kanan, maka kita niatkan dalam hati. Apa niat tu? Doa itu, kata Imam Ghazali, kita doakan, Ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat-Mu. Basuh kaki kanan, kita doa, Ya Allah, Kau tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang soleh. Satu. Kemudian ketika mana kita basuh kaki kiri, kita berdoa dalam hati, kita kata, Ya Allah, Kau jauhkanlah aku, Kau lindungilah aku mohon perlindungan kepadamu daripada tergelincirnya kaki aku daripada titian sirat. Ataupun mudah fahamnya, kita doa basuh-basuh kaki kiri, kita kata, Ya Allah, jangan Kau tergelincirkan aku daripada titian sirat. Itu. Basuh kaki kanan, kita minta supaya kita kekal di atas titian sirat. Basuh kaki kiri, kita minta pada Allah supaya tidak tergelincir. Itu doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah adab-adab berwuduk yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk hari ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.